Terima kasih saudari peneraju acara. Kombinasi kehakiman yang berwibawa, tip-tip jemputan yang mulia, tidak dilupakan warga Dewan yang berbahagia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdirinya saya dengan penuh rasa hormat dan bangga di Dewan Serba Indah ini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Perpaduan Pemangkin Kecemerlangan Negara. Adat kelaziman bicara, pendefinisian tajuk sebagai pembuka. Hadirin yang saya kasih sekalian, perpaduan saya fahamkan sebagai satu proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti, nilai bersama dan perasaan kebangsaan bersama di kalangan mereka. Kecemerlangan negara merujuk kepada asas kemakmuran ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara. Umum mengetahui bahawa Malaysia merupakan negara yang unik lantaran rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum. Ramai penduduk dunia tertanya-tanya apakah formula ampuh yang telah digunakan oleh pemimpin-pemimpin berwibawa Malaysia yang telah membuat rakyatnya hidup aman damai dan bersatu padu tanpa sebarang pertelingkahan. Namun, persoalan sedemikian hanya dapat dijawab apabila semangat perpaduan itu tersemat di dalam diri setiap anak watan yang akan mewarisi tampuk pentadbiran Malaysia. Tambah pula, aspek perpaduan telah dianggap sebagai satu tulang belakang kepada kegemilangan Malaysia. Oleh sebab itu, setiap rakyat Malaysia perlu sedar akan kepentingan perpaduan kaum kerana aspek perpaduan ini memberi impak yang besar kepada seluruh rakyat Malaysia. Hadirin sekalian, dalam hal ini perpaduan kaum amat penting untuk mengekalkan kestabilan politik. Kestabilan politik dalam setiap jabatan amat perlu bagi menjamin keutuhan struktur pentadbiran Malaysia. Fungsi pentadbiran negara pula perlu dilaksanakan secara sistematik kerana banyak negara luar yang gemar berurusan dengan pemimpin Malaysia. Impak positif yang berlaku ialah negara Malaysia dapat melebarkan ruang lingkup jalinan persahabatan dan perdagangan bagi mencakupi arena global. Umpamanya, kestabilan politik di Johor telah memberi keyakinan kepada pelabur-pelabur asing untuk melabur di Malaysia bagi membangunkan wilayah pembangunan Iskandar. Oleh itu, perpaduan kaum yang telah menyumbang ke arah kestabilan politik memberi pulangan yang lumayan kepada Malaysia. Bak kata pepatah Melayu, pucuk dicita, ulang mendatang, kerana kedua-duanya memberikan faedah kepada Malaysia. Seperkara lagi, perpaduan kaum dapat menjamin negara Malaysia. Amnya mengetahui bahawa Malaysia terdiri daripada berbilang bangsa di mana majoriti rakyatnya terdiri daripada bangsa Melayu, Cina dan India yang mempunyai pelbagai adat resam, agama dan kepercayaan sejak 5 dekad yang lalu. Pemimpin-pemimpin yang lalu seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock, Tersabatan serta pemimpin-pemimpin berwibawa yang lain telah berunding dan bertolak ansur untuk mencapai perpaduan demi sebuah negara yang tercinta. Kini sudah menjadi tanggungjawab kita untuk terus memelihara perpaduan yang telah kita warisi sejak zaman berzaman lagi. Melalui perpaduan dan keharmonian, Malaysia telah mengurat langkah serta melalui satu fasa perubahan yang drastik sehingga kita setanding dengan negara-negara maju yang lain dan dikagumi oleh seluruh pelosok dunia. Tambahan pula, ada segelintir pemimpin dunia menjadikan Malaysia sebagai suri teladan untuk membentuk perpaduan rakyat mereka, seterusnya mencetuskan keharmonian negara. Hadirin sekalian, dalam nada yang sama, perpaduan kaum amat penting bagi merapatkan jurang perbezaan ekonomi pelbagai kaum di Malaysia. Melalui penemuan satu formulasi ekonomi iaitu Dasar Ekonomi Baru DEB yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia kedua iaitu Allahyarham Tun Abdul Razak pada tahun 1970. Beliau berjaya merungkai satu masalah yang membelenggu jiwa rakyat yang mana pada masa itu satu kaum telah memusuhi kaum yang lain pada peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Impak positif daripada formulasi ini wujud semangat bertolak ansur dalam kalangan rakyat dalam usaha membasmi kemiskinan. Tindakan ini juga jelas dapat dilihat apabila pihak kerajaan sendiri berusaha meningkatkan taraf kehidupan golongan miskin melalui proses memodernkan kawasan luar bandar
Intihannya, usaha merapatkan jerat ekonomi antara kaum amat penting dalam usaha memupuk perpaduan kaum. Akhirul kalam, tanggungjawab menyemai benih perpaduan dalam diri setiap individu menjadi tugas rakyat Malaysia bersama-sama. Moga-moga usaha yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu dihargai oleh kita dengan terus memupuk sikap bersatu padu tanpa mengira latar belakang agama, bangsa maupun budaya. Oleh itu, marilah sama-sama kita menghayati slogan kata bersatu teguh bercerai roboh dalam usaha meningkatkan lagi kesedaran kita tentang pada penting hidup bersatu padu. Sekian, terima kasih.